Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-179. Alhamdulillah. Namun Soleha dah live lebih 550 tajuk dan anda boleh follow channel YouTube Soleha kerana Soleha upload semua video di sana. Okey, Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah bawa satu keluarga ke syurga. Bagaimana kita nak bawa keluarga kita dengan selamat ke syurga? Sudah pasti ada caranya, insya-Allah. Okey, sebelum tu Soleha nak minta tolong anda, tolong share, tolong kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Nadra, waalaikumsalam Kak Zuri Nawati, waalaikumsalam Angga Masyita, waalaikumsalam Nur Syahidah Hamidi, waalaikumsalam Najwa Liana. Okay, thank you yang tolong share, tolong seru. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Syawira. Okay, Alhamdulillah. Sebelum Soleha berkongsi lebih lanjut, jom sama-sama kita berselawat dan berdoa seperti kebiasaan. Semoga Allah memberkati majlis ilmu taman-taman syurga kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Suhaiza, waalaikumsalam Umi Hendon. Okey, thank you yang bersama-sama dengan majlis ilmu pada petang ini. Okey, Alhamdulillah. So, bagaimana caranya untuk kita bawa satu keluarga kita dengan selamat? Okey, yang pertama sekali, peranan ibu bapa. Ibu bapa yang nak kembali ke tempat tinggal asal dia, nak bawa anak-anak, nak bawa adik-beradik dia, nak bawa saudara mara dia dengan selamat balik ke tempat asal, ibu bapa hendaklah menjadi contoh kepada anak-anaknya dahulu. Baik ibu bapa, maka baiklah anak-anaknya. Kerana hasil didikan daripada ibu bapa yang terbaik, yang menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan anak-anaknya dan keluarganya serta orang sekelilingnya, insya-Allah itulah yang akan membawa ke syurga. Kerana ada satu hadis sebagaimana para sahabat tanya kepada Rasulullah, bagaimana aku nak bawa balik, nak kembali ke tempat tinggal asalku dengan selamat bersama seluruh ahli keluargaku? Kata Rasulullah, jangan risau. Ibu bapa yang terbaik sudah pasti akan menarik tangan anak-anaknya, akan mencari ahli keluarganya, akan mencari saudara maranya yang diingati. Di hari akhirat kelak, apabila dia telah masuk ke syurga, dia akan cari ke kaum kerabat yang dia kenal, yang pernah berbakti kepada hidupnya. So kita, sebab tu hari ni kita jangan bermusuh-musuhan dengan keluarga kita, saudara mara kita, kerana mungkin salah seorang daripada mereka yang akan tarik tangan kita ke syurga. Kita tak tahu kan. Sebab tu kita banyak-banyak buat kebaikan, orang ingat kita, orang banyak berjasa dekat kita. Di hari akhirat kelak nanti, dia akan mencari-cari kita, dia akan menarik tangan kita untuk sama-sama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So, ibu bapa pastikan jadi contoh teladan kepada anak-anak. Kerana hasil didikan dan pendidikan yang ibu bapa terapkan daripada rumah, pendidikan yang paling baik adalah bermula di rumah. Di mana bila anak-anak tengok ibu bapa aku solat, ibu bapa aku jaga perkataan, ibu bapa aku jaga pakaian mereka, so aku nak mencontoh
contohi ibu bapaku. Kerana ibu bapa adalah role model yang terbaik kepada anak-anak. Sebab anak-anak 24 jam dia menghadap ibu bapa dia je. Dia menghadap adik-beradik dia je. Sebab tu ibu bapa memainkan peranan hidupkan macam mana nak hidupkan sunnatullah dalam keluarga. Macam mana nak hidupkan cara amalan Rasulullah dalam keluarga. Solat berjemaah, makan berjemaah, masak bersama-sama, aktiviti keluarga bersama-sama. Semua ni mesti diterapkan dan dimulakan oleh ibu bapa yang terbaik. So, ibu bapa yang terbaik sudah pasti akan ingin menarik tangan anak-anaknya nanti untuk masuk ke syurga bersama-sama. Okey, yang kedua, anak soleh dan solehah yang mendoakan kedua ibu bapanya. Inilah hasil daripada didikan yang pertama, di mana ibu bapa yang berjaya mendidik anak-anak menjadi anak soleh-solehah. Itulah saham dan saham akhirat buat ibu bapanya nanti, di mana anak soleh dan solehah, lagi-lagi yang hafiz Al-Quran, lagi-lagi yang hafal Al-Quran, jaga Al-Quran, Masya Allah, Subhanallah. Anak soleh-solehah inilah yang akan mengalirkan pahala tak putus-putus buat ibu bapanya walaupun telah meninggal dunia. Subhanallah, hasil didikan daripada kedua ibu bapanya. Sebab tu ibu bapa kalau gagal mendidik anak-anak, nak mendoakan, nak ajar baca doa pun tak reti, nak ajar solat pun tak reti, kesian sangat. Kesian kepada ibu bapa tersebut. So, biarlah anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang memang dari kecil dah diajar untuk berterima kasih kepada ibu bapa, diajar untuk mendoakan ibu bapa, sedekahkan Al-Fatihah kepada ibu bapa. Inilah yang kita terapkan. Bukan kita terapkan mereka dengan gadget, bukan kita terapkan mereka dengan TV, bukan kita terapkan mereka dengan kartun-kartun yang entah apa-apa sekarang ni, tetapi terapkanlah nilai Islam di dalam jiwa mereka. Banyakkan didik anak kita untuk menghayati doa-doa untuk disedekahkan kepada ibu bapanya juga nanti. So kalau anak-anak yang terbaik ni, bila dia dah dididik untuk sentiasa mendoakan ibu bapa dia, selamat ibu bapa dia nanti. Itulah penyejuk di alam kubur, di alam barzah nanti. Amalan ibu bapa dan kehidupan ibu bapa di alam yang seterusnya akan dipermudahkan kerana ada doa anak soleh dan solehah. Okey, yang ketiga, kita akan mudah untuk bersama-sama masuk ke syurga andai waktu kita hidup dekat dunia ni kita rajin bersedekah. The power of sedekah ni memang tak disangkal lagi. The more you give, the more you get back. Sebab tu dekat dunia ni, banyakkan memberi, banyakkan sharing, give and take, bantu orang sekeliling kita. Jangan tinggalkan mereka. Bila kita tengok orang susah, jangan kita terus cabut lari, jangan kita pejam mata buat-buat tak nampak, tetapi kita bantulah dengan apa sedayanya yang kita ada. Walaupun hanya membantu dari segi keringat, walaupun hanya membantu dari segi tenaga kita, walaupun hanya membantu dari segi ilmu dan juga apa-apa yang bermanfaat, insya-Allah lakukan sahaja. Sebab orang yang bersedekah ni memang banyak manfaatnya, di mana Allah akan selamatkan dia daripada azab api neraka. Dan orang yang rajin bersedekah ni, waktu hayat hidup dia, Allah sentiasa selamatkan dia. Selamatkan dia daripada tipu daya manusia, selamatkan dia daripada mara bahaya, musibah dekat luar sana, kemalangan, mara bahaya, penyakit dan sebagainya. The power of sedekah. Sebab tu kita, bila kita banyak memberi, banyak bersedekah, Allah akan lebih mempermudahkan urusan kita. Waktu dunia lagi dah nampak, apatah lagi di hari akhirat kelak. Kalau kita banyak bersedekah, the more you give, the more you get back. Kerana tangan yang memberi ni, insya-Allah tangan inilah yang lebih baik. Dan apabila tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu, itu adalah sedekah yang paling baik. Sedekah secara sembunyi-sembunyi, dan sedekah itu hanya Allah sahaja yang tahu. Okey, yang keempat, kita kalau kita nak bawa ahli keluarga kita dengan selamat ke tempat tinggal asal kita, hendaklah kita memanfaatkan ilmu apa yang kita belajar dekat dunia ni. Sebagai contoh, sharing live ni, andai nanti Soleh Adam meninggal dunia, andai ada orang tolong share lagi, ada orang tolong sebarkan lagi, ada orang tolong mainkan lagi, maka pahala akan mengalir buat orang yang sharing ilmu non-stop. Sebab tu Soleh kata, Alhamdulillah, bila kita ada channel Telegram, kita ada channel YouTube, kita ada channel
dalam Facebook dan sebagainya, yang mana itulah saham akhirat kita. Kita sebarkan ilmu setiap hari secara konsisten, maka insya-Allah apa yang kita sebarkan tu, apa yang kita kongsikan tu, itulah menjadi saham akhirat kita. Senang je kita nak beroleh pahala zaman kini. Cumanya sama ada kita ni istiqamah atau tidak. Kalau kita istiqamah untuk berkongsi, untuk menyampaikan ilmu, kita tak akan pernah rasa penat. Tetapi Allah gantikan dengan nikmat kemanisan yang luar biasa. Sebab tu saya cakap dengan anda, selama 2 tahun ni Soleh non-stop sharing ilmu. Buat live. Walaupun berapa orang je yang tengok, Soleh konsisten untuk sharing. Sebab Soleh tahu inilah saham akhiratku, inilah tiket untuk aku ke syurga. Sebab tu sebarkanlah walau hanya satu potong ayat, insya-Allah ia akan bermakna buat dirimu nanti di hari akhirat. So siapa yang menyebarkan ilmu, apatah lagi dakwah lillahi ta'ala, insya-Allah sesungguhnya itulah jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. So jangan berkira-kira untuk sharing ilmu, sharing dengan seikhlas hati tanpa harapkan balasan apa-apa. InsyaAllah jaga nawaitu kita. Aku sharing ni kerana nak memberi manfaat. Aku sharing ni sebab nak bantu ramai golongan dekat luar sana untuk turn back to Allah. Jaga nawaitu kita. Bukannya kita buat live sebab kita nak tambah follower, bukannya sebab kita nak orang kenal kita jual produk apa, tak. Jaga niat, aku sharing ilmu ni sebab aku nak memberi manfaat. Aku nak berkongsi lillahi ta'ala. Lagi-lagi ilmu agama yang kita kongsikan, orang kat luar sana tak tahu. Ramai yang tak tahu. Bila dia follow kita, dia dengar majlis ilmu kita setiap hari, barulah dia belajar banyak perkara. So teruskan sebarkan benda kebaikan kerana ini adalah saham akhirat kita. Okey, yang kelima, anak syurga yang meninggal sebelum balik ini akan membawa ibu bapanya ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. So ibu-ibu yang ada kematian anak, contohnya anak waktu berapa bulan dah meninggal dunia, anak yang baru lepas bersalin, tiba-tiba ibu kematian, maka hendaklah kita bersyukur kerana anak yang Allah ambil itu sedang menunggu kita di pintu syurga. Sebab tu kita jangan bersedih bila kehilangan, keguguran ke, kematian anak kemalangan ke, anak meninggal waktu menuntut ilmu ke. Redokan pemergian anak tersebut kerana anak syurga ini sedang menunggu ibu bapanya di syurga. Kalau kita reda, kalau kita sabar, kita akan menjadi ibu bapa yang beruntung. Sebab tak semua orang dapat nikmat macam ni, di mana anaknya meninggal lalu menjadi anak syurga. Anak syurga ini memang dah menunggu ibu bapanya di pintu syurga. So bersabar, kehilangan ni pasti Allah akan gantikan dengan kemanisan di hari akhirat kelak. Mungkin asbab anak syurga ini membolehkan ibu bapa masuk syurga dengan selamat. So redakan, insya-Allah bersangka baik, setiap kehilangan itu pasti akan Allah gantikan dengan lebih baik. Okey, yang keenam, masuk syurga asbab istighfar anak-anak. Kita hari ni, kita jadi ibu bapa sangat struggle kan. Hebat sangat ujian mendidik anak-anak zaman sekarang ni. So kita ajar anak-anak kita berzikir, istighfar kerana orang yang selalu beristighfar ni akan menyelamatkan dia dan Allah sentiasa akan mengampunkan dosanya. Sebab tu didik anak kita untuk banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak ingat Allah. Kerana ini semua akan menjadikan diri untuk selamat masuk ke syurga. Kerana satu istighfar yang kita lafazkan bukan istighfar yang lalai, insya-Allah istighfar ni akan memadamkan satu titik hitam di hati kita. Andai satu hari kita istighfar 1000 kali, 5000 kali, and then kita jadikan rutin harian kita sepanjang hayat kita, insya-Allah hati yang hitam legam boleh bertukar menjadi semakin jernih, semakin bersih, semakin keluar kekotoran, dan insya-Allah dosa-dosa kita pun akan terhapus asbab istighfar. So banyak-banyakkan istighfar. Setiap hari kalau kita dapat lazimi istighfar selama sebanyak 1000, kita lakukan secara konsisten, insya-Allah dosa-dosa yang akan gugur tu akan mendatangkan lagi barakah dalam kehidupan kita. Barulah rezeki akan masuk laju kerana tiada lagi titik-titik hitam, tak ada lagi dosa, tak ada lagi penghalang yang menyebabkan rezeki kita tersekat. Okey, dan yang akhir sekali, kita kalau kita nak masuk ke syurga bersama-sama ahli keluarga kita dengan selamat, hendaklah kita memiliki serta ada keturunan yang baik-baik. Sebab tu dalam Islam, sebelum kita berkahwin, selalu kita ada baca doa kan.
Ya Allah, kurniakanlah aku jodoh yang baik, zuriat yang soleh dan soleha, keturunan yang baik. Keturunan yang baik inilah yang kita doakan selalu. Semoga Allah kurniakan seluruh keturunan kita ni sentiasa dalam perlindungan Allah, dalam rahmat kasih sayang Allah. Jangan kita pentingkan diri, sebab tu kita kena selalu didik dan dakwah seluruh ahli keluarga kita sampai mereka betul-betul mengenal Islam. Dan bila kita betul-betul mengenal Islam, insya-Allah kita boleh masuk ke syurga beramai-ramai bersama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So keturunan yang baik akan berkumpul di syurga, di mana akan sentiasa mengingati dan akan sentiasa tarik tangan satu sama lain. Dan kita jagalah circle kita, di mana bila 70 orang soleh yang mendoakan kita, insya-Allah kita akan masuk ke syurga Allah dengan selamat. So kita cuba cari dekat sekeliling kita, dah ada ke cukup 70 orang yang memang kita dapat pastikan kesolehan dia, baiknya dia. So bila kita buat baik dengan orang, sebab tu selagi kita ada hayat ni, kalau kita berpeluang untuk pergi keluar tabligh ke, keluar bersama-sama jemaah masturat ke, insya-Allah di situ ramai sahabat-sahabat syurga. Di situ ramai sahabat-sahabat soleh. Sebab tu sekarang ni bila kita tengok ramai artis berhijrah untuk masuk ke arah tabligh, sebenarnya rahmat sedang datang dalam kehidupannya. Kerana dalam masa yang sama dia berusaha untuk mencari 70 orang soleh yang akan menyelamatkan dia masuk ke syurga Allah. Sebab tu kita kena pilih kawan kita. Dengan siapa kita berkawan? Dengan siapa circle kita? Kita berkawan dengan siapa? Siapa guru kita? Siapa leader kita? InsyaAllah bila kita tahu mereka ni boleh membimbing kita, boleh menyelamatkan kita daripada azab api neraka dan akan tarik tangan kita, so jagalah mereka. Jagalah sahabat syurga kita ni sentiasa. Semoga nama kita ni terlekat dalam doa mereka, terlekat dalam ingatan mereka, sehingga walaupun kita telah meninggal dunia, mereka tetap ingat kita. So 70 orang sahabat syurga ni, 70 orang soleh ni, bila mendoakan kita, insya-Allah kita dapat masuk ke syurga Allah dengan selamat, insya-Allah. Sama-sama doakan. Semoga anda semua adalah antara 70 orang sahabat syurga soleha yang akan ingat soleha, yang akan sentiasa tarik tangan soleha. Kalau tak jumpa soleha di syurga, sama-samalah cari soleha, ya. InsyaAllah soleha juga begitu akan sentiasa mendoakan anda semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekadar ini sahaja perkongsian soleha hari ini. Segala kekurangan, kesilapan harap dimaafkan. Yang baik itu datanglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.